Okey, kembali di Basri Bakar Channel. Tutorial menghasilkan kad QR e-Suhu untuk murid-murid sekolah dan boleh juga digunakan untuk guru-guru. Okey, sebelum itu pastikan anda menekan butang subscribe dan loceng bagi memastikan anda mendapat semua info yang terkini mengenai video-video yang akan dihasilkan. Jangan lupa subscribe. Okey, jadi kita telah hasilkan kad, kita telah cetak, kita boleh scan apa semua. Bagaimana orang lain nak akses data ni secara langsung? Baik, segala maklum. Okey, soalan-soalan yang telah kita buat disimpan maklumatnya di dalam sheets yang kita telah jana tadi. Baik, daripada sheets ni kita perlukan data dia untuk diintegrasikan bersama dengan Google punya Data Studio. Okay, ini adalah maklumat yang saya isi tadi. Maklumat dia. Sekarang ni kita hanya perlu buka satu tab baru. Kita tekan type Data Studio. Masih menggunakan kita punya akaun D5. Okay. Akaun D5 ataupun akaun ni lah. Moi-DL tu. Jadi di Data Studio, ni adalah kerja yang saya telah buat tadi. Kita buat satu report. Okay. Di Data Studio kita login, pastikan guna data account yang sama macam mana kita guna di Sheets. Okay. Kita buat reports menggunakan blank report. Baik, di blank report dia akan keluarkan data mana yang kita nak sambung. Kita pilih Google Sheets. Tadi adalah tutorial e-Suhu. Okey. Data murid bukan, kita ambil form response 1. Okey, daripada sini ya, form response 1 add. Okey, jadi dia ada maklumat add to report. Okey, dia dah dapat data yang daripada tadi. Ni nama murid sama macam ni lah. Dan suhu. Record count 2 kali. Baik, apa yang kita nak buat adalah sini kita boleh buat tajuk. Pertama sekali kita buat tajuk, kita letak teks, kita lah tutorial e-Suhu 2020. Yang ini kita boleh besarkan teks ni. Kita tekanlah besarkan saya 20. Center. Kemudian untuk dapatkan paparan yang sesuai dengan telefon pintar, smartphone, kita tukar dia punya page. Okey, di page ni kita buat page setting, bahagian style, kita pilih dia punya canvas, kita ambil 16:9 portrait sebab phone kita, sebab kita nak data ni diakses oleh semua orang dengan cepat, dia akan guna phone. Jadi kita pilih 16:9 portrait. Jadi dia memanjang. Okey, dah siap ni kita adjust lah. Nak background color pun semua cikgu boleh adjust di sini. Yang saya nak fokus adalah kemudian kita juga boleh masuk dia punya logo sekolah, upload from komputer, letaklah logo tu di sini, resize. Dia drag je sahaja. Okey, logo tadi tarik letak atas. Okey, center. Semua dia ada snap to center. Ini kita tarik bawah sikit. Okey, mencukupi ruang. Ini semua kita boleh adjust dia punya ni. Baik, okey, sekarang kita dah ada tajuk, logo dan data ni kita nak olah macam mana dapat pelaporan dia. Pertama kita ada table, ada nama dah siap di sini. Kita nak maklumat tentang tarikh. Jadi di sini kita ada maklumat timestamp. Jadi field yang pertama kita masukkan timestamp, kita drag pergi ke dimension. Jadi kalau di situ timestamp. Jadi kalau cikgu nak tarik dia pergi belah kiri, jadi cikgu boleh tarik di situ. Dia bertukar. Dia drag saja. Lepas nama kita letak nama tahun murid. Drag masuk sini. Tahun kita drag ke situ dan terus kelas.
balik, nama kita letak atas. Record count ni katakanlah kita tak nak berapa kali dikiraan tu sebab kita akan berubah-ubah tarikh. Jadi kita boleh letakkan record count ni, kita gantikan dengan suhu murid. Ataupun sebab ni 2 kali dia punya count tadi, suhu murid 1 je. Ataupun kita tak perlu jadikan dia sebab sini kita ada sum. Kalau dia risau, kita tak gunakan di bahagian metrik, kita gunakan di bahagian dimension. Okey, suhu murid dapat tadi. Okey, tahun-tahun berbeza. Nama murid tahun kelas. Kelas tak masuk lagi, masukkan kelas pula. Okey, jadi nama. Okey, kita boleh drag sahaja benda ni, slider dia. Suhu ni kalau kita nak rename dia punya tajuk, tekan di butang di sini, kita boleh rename. Suhu. Okay, semua boleh rename balik di sini. Dalam step ni kita nak tukar tarikh. Okey, tarikh bagi panjang sebab nama murid sekarang panjang-panjang. Drag di sini, bagi nampaklah tahun. Kelas pun drag sini. Jadi yang ni kalau kita nak bagi dia center semua, dia punya alignment, kita tekan style, scroll bahagian bawah. Ni kolom 1 sini yang nak tarikh, letak center. Nama murid letak tepi, center. Okey, drag sini, drag lagi. Kenapa saya tinggalkan ruang dia kosong di sini? Untuk kita buat dia punya filter kategori. Ni cikgu drag lah. Drag sampai bawah. Okey. Siap yang ni. Sekarang ni kita nak buat maklumat tu ada banyak hari, banyak kelas, banyak tahun, pelbagai kan. Jadi kita nak buat filter. Pertama cikgu boleh buat filter tarikh. Okey, date range. Tak di sini filter yang pertama tu. Cikgu boleh cekkan lah kesesuaian. Nak tayar balik sikit ke. Yang ni pun boleh tarik. Semua drag. Boleh drag. Ataupun kita boleh guna arrow ni atas. Guna arrow turun bawah. Tak masalah. Okey. Saya tinggi sikit. Okey, macam saya letak sini saya letak satu arahan. Letak satu arahan di sini. Sila pilih filter. So, orang akan tahulah di sini ada filter. Okey, kita drag elok. Nampak ruang. Cikgu rasa nak tengok macam mana preview tu, cikgu tekan view di atas ni terus. Okey. Baik, edit balik. Yang ni pun boleh drag. Seterusnya kita nak filter kelas. Tekan filter control, buat satu yang baru. Boleh kecilkan sikit. Dia bagi default nama murid. Kita nak filter tu tukar kepada tahun. Tukar je tahun. Okey. Dia punya bawah ni boleh tutup lah, pangkah, tak ada masalah. Kita boleh kecilkan dia punya kolom. Dan last sekali kita nak filter untuk kelas. Drag balik, sizekan dia balik. Tukar, ni pun boleh pangkah, tukar kepada kelas. Boleh drag ni sikit. Siap. Jadi bila kita view, kita akan dapat paparan macam ni. Filter berfungsi letak tahun 3 sahaja. Okey. 3 sahaja ataupun kelas Zuhal sahaja only. Okey, dapat filter. Jadi ataupun kita boleh buat filter semualah. 6 pun tak ada masalah. Date range kita boleh pilih tarikh sebelum, selepas, bulan ini, banyak pilihan yang berikan. Sekarang ni kita nak tetapkan dah siap layout dia. Data dia akan sentiasa update bila mana cikgu hantar form tu setiap hari. Hantar form naik turun-turun, data ni akan juga masuk di sini secara automatik. Tak perlu tambah apa-apa lagi. Jadi kita nak buat default untuk date range ni supaya bila orang buka sahaja link yang diberikan terus pergi kepada hari ini, today. Okay, kita boleh today.
apply. Maksudnya nanti terus akan pergi ke hari ini, di mana tarikh dicipta lah. Okay, try view balik. Okay, dah siap. Dah siap live borang. Jadi kita nak share kepada orang ataupun kepada sesiapa, JPN, PPD, guru-guru kelas nak tengok kehadiran murid, suhu murid, kita hanya tekan butang di sini. Kita boleh buat link, get report link. Kita kena setting lah dia punya kita kena setting dia punya permission. Sekarang ni dia siapa yang ada link. Jadi kita try tukar setting supaya siapa-siapa pun boleh tengok. Anyone on the internet yang ada link ni boleh tengok. Okay, kita letak UVO lah. Jadi kita copy link. Okay, done. Nak tengok tak berfungsi ke tidak, kita copy di URL dan paste. Akan terus keluar tutorial e-suhu. Tadi kita tak ubah tajuk, dia ubah tajuk kemudian. Okay. Dan kita boleh, siapa-siapa yang dah login dengan Gmail masing-masing, tak kisahlah Gmail peribadi ataupun Gmail MOE, boleh muat turun report ini sebagai PDF. Okay. Sebagai PDF dan boleh cetak. Yang mudahnya nanti PDF ini boleh dicetak supaya sebagai laporan harian lah. Di mana download. Okay. Jadi tengok ni. Jadi PDF. Okey. Sekarang ini kita cuba masuk balik edit, kita buatlah tajuk elok-elok. Okey. E-suhu. Nama sekolah cikgu lah. Okey, boleh tukar theme. Nak tukar theme gelap. Okey. Pulanglah cikgu yang mana cikgu sesuai dan theme-nya tu boleh kita view pun akan berubah lah. View macam ni, edit. Jadi kita dah dapat link tadi, kita boleh share kepada grup sekolah PPD yang hadir untuk tengok dia punya pemantauan. Jadi mudah. Data Studio ini adalah yang percuma dan boleh digunakan oleh semua pemegang akaun Google. Jadi selamat mencuba, dan ini adalah bahagian terakhir untuk video tutorial penyediaan QR code untuk suhu murid. Ini adalah bahagian menganalisa data menggunakan Data Studio.